Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pelajar semua? So, pada hari ini bersama lagi dengan cikgu. Saya Cikgu Ruzlan bin Ibrahim daripada SMK Kubang Krian 3, dan hari ini kita akan berkongsi bersama-sama untuk mata pelajaran sains tingkatan 4 KSSM di bawah tajuk unsur dan bahan. Okey. So, pertama sekali kita tengok dalam tajuk unsur dan bahan ni, dia datang daripada tema penerokaan unsur dalam alam. Okay. Di mana dalam tajuk ni, tema ni dia ada beberapa bab, dan salah satu dia adalah bidang pembelajaran 8.0, iaitu unsur dan bahan. Dan di dalam tajuk unsur dan bahan, dia mempunyai 3 standard kandungan. Okay. Yang pertama, asas jirim. Yang kedua, jadual berkala unsur moden. Dan yang ketiga, isotop. Okey, itu 3 standard kandungan bagi unsur dan bahan. Okey, jadi pada sesi ini, cikgu akan berkongsi dengan anda daripada subtopik yang pertama, iaitu 8.1 asas jirim. Okey, sebenarnya tajuk jirim, anak-anak pelajar dah pun belajar semasa di tingkatan 1, di mana semasa di tingkatan 1 anak-anak pelajar dah belajar berkenaan jirim dalam alam. Okey, di mana anda dah berbincang beberapa sifat fizik jirim, sifat kimia jirim. Kemudian kita juga dah belajar 3 keadaan jirim, itu pepejal, cecair dan juga gas. Okey, resapan bagi ketiga-tiga bahan tu. Dan last kali perubahan keadaan jirim. Okey, last kali perubahan keadaan jirim. Okey, maknanya daripada pepejal kepada cecair kepada gas. Okey, anak-anak pelajar dah pun mempelajarinya semasa di tingkatan 1. Okey, untuk di tingkatan 4, okey, anak-anak pelajar akan didedahkan dengan 2 standard pembelajaran, iaitu apa dia bahan atom, apa dia bahan molekul, dan apa dia bahan ion. So, 3 contoh. Okey, iaitu bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Dan seterusnya, anak-anak pelajar juga akan didedahkan dengan kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk, bermakna unsur yang ada di sekeliling kita wujud dalam pelbagai bentuk. Okey, kita tengok kepada standard pembelajaran yang pertama, iaitu bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey, apa dia jirim? Okey, kalau anak-anak pelajar ingat balik semasa di menengah rendah, iaitu semasa di tingkatan 1, anda telah didedahkan dengan jirim ialah jirim ialah suatu bahan, yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Benda yang ada jisim, yang ada ruang ni adalah, yang memenuhi ruang ni adalah jirim. So jirim-jirim ni adalah semua benda yang ada jisim dan memenuhi ruang. Satu persoalan. Udara tu jirim ke bukan jirim? Ada jisim ke udara? Kalau anak-anak pelajar masih ingat lagi di menengah rendah, kalau sekiranya kita ada 2 belon yang kita ikat pada satu kayu, kemudian kita gantung, kita dapati belon ni mempunyai akan berat yang sama. So, tapi kalau sekiranya kita buang udara daripada belon ni, semakin kecil belon ni, maka semakin dia akan naik ke atas, sementara belon yang lagi satu, belon yang lagi satu akan turun ke bawah. Ini menunjukkan bahawa yang ada udara menjadi lebih tinggi jisim dia berbandingkan belon yang kecil tu tadi. Ini menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim. Bermakna udara juga adalah
jirim. Okey. Okey, so apa dia jirim? Jirim kalau anak-anak masih ingat lagi ditakrifkan sebagai dia terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. So zarah-zarah tersebut halus. Memang zarah ini kalau kita tengok pada bahan tu kita tak akan nampak zarah tu. Sebab zarah tu sangat halus. Mungkin dapat dan dia hanya dapat dilihat oleh mikroskop elektron dan dia berkeadaan diskrit. Zarah-zarah yang halus tu akan membentuk 3 bahan. So daripada zarah-zarah yang halus dia akan membina jirim tu dalam 3 keadaan atau 3 bahan, iaitu bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Jadi untuk bahan atom, zarah-zarah yang kecil tu, jadi kena lihat sebagai atom tu, dia zarah-zarah ni yang akan membina jirim. Zarah, ada 3 jenis zarah yang akan membina jirim. Zarah yang pertama adalah atom, iaitu zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Dan yang kedua, kita ada juga molekul. Molekul ni gabungan dua ataupun lebih atom secara kimia. Dan gabungan tersebut mungkin gabungan atom yang sama ataupun atom yang berbeza. So ada 2 lah. Mungkin atom yang sama bergabung bersama atom yang sama membentuk molekul, ataupun atom yang sama bergabung dengan satu atom bergabung dengan atom yang lain, atom yang berbeza, dia juga akan membentuk molekul. Dan yang seterusnya ada juga zarah-zarah yang bercas. Sesuatu atom apabila dia menderma ataupun dia menerima elektron, maka atom tu akan membentuk zarah-zarah yang bercas. Sama ada bercas positif ataupun bercas negatif. Jadi berdasarkan kepada penerangan cikgu tadi, maka jirim boleh terbina daripada 3 jenis zarah. Sama ada zarah tu bentuk atom, ataupun atom yang bergabung membentuk molekul, ataupun atom yang kehilangan ataupun yang menerima elektron yang disebut sebagai ion. So ada 3 zarah yang paling, iaitu molekul, atom dan ion. Kita tengok bahan atom. So bahan atom sebagaimana cikgu cakap tadi, dia hanya mengandungi zarah atom sahaja, dan biasanya bahan atom ni contoh-contoh dia adalah logam dan gas nadir. So semua unsur logam, semua gas nadir adalah merupakan bahan atom. So disebabkan oleh logam ni biasanya wujud dalam keadaan perpejal, macam emas ni dia wujud dalam keadaan perpejal, maka kita dapati ini adalah atom emas. Yang tersusun rapat dan teratur. Kenapa rapat dan teratur? Sebab dia wujud dalam keadaan perpejal. Sementara untuk atom gas nadir, dia berjauhan antara satu sama lain. Kenapa? Sebab dia dalam keadaan gas, sebagaimana yang anak-anak pelajar pernah belajar di tingkatan 1 dulu. Sebagai contoh, gas helium. Dalam belon ni ada gas helium. Maka gas helium dia punya atom dia adalah ini. Dia berjauhan antara satu sama lain. So untuk kita kena ingat di sini bahawa bahan atom ada 2, iaitu logam dan juga gas nadir. Seterusnya kita tengok pula bahan molekul. Bahan molekul ni pula mestilah mengandungi zarah molekul.
Zarah molekul tu mungkin cikgu dah beritahu tadi, mungkin gabungan dua atau lebih atom yang sama atau dua atau lebih atom yang berbeza. Bermakna dua atom yang sama bergabung secara kimia membentuk molekul, dan ada juga dua ataupun lebih atom yang berbeza bergabung secara kimia membentuk molekul. Okey? Dan ni keyword dia yang untuk bahan molekul. So, anak-anak pelajar kena ingat, kebanyakan bahan bukan logam adalah molekul. Bahan bukan logam. Contoh, oksigen. Contoh, hidrogen. Okey, itu adalah merupakan bahan molekul. Okey. Jadi, apabila unsur bukan logam bergabung dengan unsur bukan logam yang lain, maknanya atom unsur bukan logam yang satu logam bergabung dengan unsur bukan logam bergabung dengan satu lagi unsur bukan logam yang lain, maka dia akan membentuk sebatian. Okey, bermakna molekul boleh wujud dalam dua keadaan, molekul dalam bentuk unsur, molekul dalam bentuk sebatian. Kalau atom yang sama, okey, bergabung membentuk molekul, itu adalah molekul unsur. Tapi kalau atom daripada bahan bukan logam yang berlainan, yang berbeza, maka akan membentuk molekul sebatian. Okey, molekul dalam bentuk sebatian. Okey. Sebagai contoh. Okey. Now, apabila seorang penyelam menyelam, maka dia akan bawa tangki oksigen. Okey. Jadi dalam tangki oksigen ni mesti mengandungi gas oksigen, dan gas oksigen ni terdiri daripada molekul-molekul oksigen. So satu molekul oksigen terdiri daripada dua atom oksigen. So dua atom oksigen bergabung membentuk satu molekul oksigen. Okey, sementara air ada dua. Okey, kalau kita ingat lagi, air ni H2O. Bermakna ada satu atom oksigen dan dua atom hidrogen membentuk satu molekul air. Okey. Boleh? Ini contoh. Ini adalah gabungan atom yang sama. Ini adalah gabungan atom yang berlainan. Okey. Dan kedua-dua adalah molekul, cuma beza dia satu membentuk sebatian, satu lagi adalah molekul bentuk unsur, dalam bentuk unsur. Okey, seterusnya bahan ion. Okey. Untuk bahan ion, cikgu dah cakap tadi, okey, suatu atom apabila dia kehilangan ataupun dia menerima elektron, dia akan wujud dalam bentuk ion yang bercas. Okey, sama ada cas positif ataupun cas negatif. Kalau ion tu bercas positif, kita panggil ion positif. Kalau yang bercas negatif, ion negatif. Okey. Bahan ion ni dia terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dan unsur bukan logam. Dia ada logam, okey, dan dia bertindak balas dengan unsur bukan logam, dan tindak balas akan membentuk bahan ion sebab dia akan mengandungi ion positif dan ion negatif. Ion positif ni biasanya daripada logam dan ion negatif pada bukan logam. Okey. Sebagai contoh, natrium klorida. Natrium ni adalah logam, klorida ni bukan logam, bertindak balas bersama-sama membentuk natrium klorida. Natrium ni akan bercas positif, klorida ni bercas negatif. Okey. Ini sebagai contoh lah. Okey, natrium klorida ni garam biasa. So, ini adalah garam. So, dalam garam ni akan ada molekul-molekul dia punya ion-ion dia. Okey. Dia akan ada ion-ion dia. Ini adalah ion natrium yang bercas positif. Ini adalah ion klorida yang bercas negatif. Okey, dan dia digabungkan dengan ikatan ion. Okey. Seterusnya kita nak tengok juga
kita masuk kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Okey. Biasanya unsur dalam alam kita boleh wujud dalam bentuk atom, molekul ataupun ion. Okey, sebagai contoh, kita tengok ferrum. Ferrum ataupun besi. Kalau kita tengok pada tukul, mana bahagian besi? Ni. Kepala tukul ni adalah besi ataupun ferrum. Jadi pada permukaan kepala tukul ni adalah merupakan ferrum. Jadi ferrum adalah logam. Dia adalah bahan atom, maka kita akan dapati pada bahagian kepala ni, pada tukul ni akan ada atom ferrum. Tapi bagaimana, apakah yang akan berlaku kalau sekiranya tukul tu berkarat? Pengaratan tu menyebabkan unsur atom ferrum tu tadi membentuk ion yang bercas. Atom tu tadi akan membentuk ion kufrum yang bercas positif. Bermakna unsur ferrum tu tadi telah pun wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Dengan kata lain, ferrum boleh wujud dalam dua keadaan di sini. Yang pertama, dia wujud dalam bentuk atom, sebagaimana pada kepala tukul. Apabila kepala tukul itu berkarat, maka ferrum juga akan wujud dalam bentuk ion. Secara semula jadi, ferrum itu sendiri boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Atom ataupun ion. Next. Bagaimana dengan hidrogen? Contoh yang kedua adalah hidrogen. Dalam udara kita ada hidrogen. Ada hidrogen. Hidrogen dalam udara ni wujud dalam bentuk gas, dan dalam bentuk gas itu terbina daripada molekul-molekul. So, secara semula jadi, unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul dalam udara, dan kalau sekiranya hidrogen itu berada dalam jus limau, dia telah wujud dalam bentuk bahan ion. Bermakna hidrogen ni boleh wujud dalam bentuk molekul dan boleh wujud dalam bentuk ion. Jadi di sini itu adalah bukti yang menyatakan bahawa mana bukti unsur boleh wujud dalam pelbagai bentuk? Ada. Contoh tadi, ferrum boleh wujud dalam bentuk atom ferrum dan boleh wujud dalam bentuk ion ferrum dalam sebatian karat. Dan hidrogen pun sama, dalam wujud bentuk molekul dalam udara ataupun dalam bentuk ion dalam jus limau. Untuk menambah lagi kefahaman, di sini cikgu sediakan beberapa soalan SPM berkenaan dengan jirim. Kalau kita perhati soalan ini, dia menyatakan antara bahan A, B, C dan D, yang manakah terdiri daripada ion? Ingat, apabila disebut ion, ia mesti mempunyai ion yang bercas positif dan yang bercas negatif. So, kalau kita tengok dalam soalan, yang A tak ada cas, maka yang A sure salah. B pun tak ada, sure salah. Yang ada C, C dia ada cas negatif, dia ada cas positif. Sementara D ini adalah molekul. Maka automatically yang D ni adalah bahan molekul. A adalah bahan atom. So, mana jawapan dia? Betul. Jawapan dia adalah C. Bagus anak-anak. Jawapan dia adalah C. Macam mana pelajar? Boleh ikut lagi? Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Antara berikut yang manakah sebatian ion? Tadi cikgu telah ceritakan pada anda, biasanya sebatian ion ni dia terdiri daripada tindak balas logam
dengan bukan logam. Okey. Ataupun dikenali juga sebagai garam. Maka penjelasan ini akan menjawab dua soalan yang cikgu paparkan di sini, iaitu yang pertama natrium klorida itu garam, dan soalan lagi satu. Okey. Mana jawapan dia? Adalah garam juga. Okey. Jadi natrium klorida, kenapa jawapan yang soalan yang atas ni natrium klorida? Okey, sebab natrium adalah logam yang bergabung dengan klorida, bukan logam. Air dan etanol ni adalah bukan logam, itu ini adalah bahan, ini adalah bahan molekul. Okey, karbon dioksida pun juga bahan molekul. Okey. Yang ni soalan yang bawah ni, ya, garam adalah bahan ion, sama macam yang cikgu cakap tadi. Sementara besi dan perak ni adalah logam. Kalau dia logam, maka dia adalah merupakan bahan atom. Sementara gula adalah merupakan bukan logam. Dan kita dah bincang tadi, bukan logam adalah merupakan bahan molekul. Okey. So, kita dah dapat menyelesaikan beberapa soalan berkenaan dengan bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. Okey. Jadi, sebagai rumusan, okey, berdasarkan gambar ni, okey, yang mana ke bahan atom, mana ke bahan molekul? Ya, bagus. Garam tu adalah merupakan bahan ion. Okey, yang dalam sudu ni ialah garam. Dia adalah bahan ion sebab dia garam. Air adalah merupakan bahan molekul sebab dia adalah bukan logam. Okey, sementara periuk tu adalah periuk aluminium. Aluminium adalah logam. Apabila logam, maka dia adalah bahan atom. So, dengan ini, cikgu mengharapkan anda dah jelas apa dia bahan ion, apa dia bahan molekul, dan apa dia bahan atom. Kemudian, unsur-unsur itu tadi, dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Sebagai contoh, paku besi. Okay. Paku besi dalam keadaan yang biasa, yang tidak berkarat, dia ferrum ataupun besi wujud dalam bentuk atom ferrum. Okay. Tetapi apabila dia telah mengalami pengaratan, sekarang unsur besi tersebut, unsur ferrum tersebut wujud dalam bentuk ion ferrum. So, unsur boleh wujud dalam pelbagai bentuk. Okay. Okay, so sampai di sini saja untuk kali ini. Okay, cikgu mengharapkan perkongsian yang cikgu bagi pada anda bersama dengan berkongsi dengan anda pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okay, semoga yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada kelemahan cikgu. Cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.